Jika lutut Anda sakit sehingga tidak boleh menuruni tangga, tangan, dan kaki terasa sejuk serta kebas, dan seluruh badan terasa kaku setiap pagi, ini bukan sekadar penuaan biasa. Ini kisah Puan Hajah Fatimah yang datang ke klinik saya bulan lepas. Beliau yang berusia 33 tahun ini telah menderita sakit lutut selama 5 tahun. Setiap pagi apabila bangun, lututnya sangat kaku sehingga perlu diurut lama barulah boleh digerakkan dan beliau tidak berani menuruni tangga. Tangan dan kakinya sentiasa sejuk dan beliau mengalami keletihan kronik di mana seluruh badannya terasa berat. Adakah sesiapa di antara Anda yang mengalami gejala seperti ini? Saya pasti ramai yang mengangguk. Sebenarnya, ini bukan masalah Anda seorang. Separuh daripada warga emas berusia 60 tahun ke atas di Malaysia menghidapi osteoartritis. Gejala lutut atau sendi jari yang sakit, badan kaku di pagi hari, dan takut untuk naik turun tangga, itulah dia. Namun, ada masalah yang lebih besar. Ramai yang mengabaikan gejala ini dan menganggapnya sekedar faktor usia. Kerana sakit, Anda tidak mahu bergerak. Kerana tidak bergerak, otot menjadi semakin lemah. Dan kerana otot lemah, Anda mudah terjatuh walaupun tersandung sedikit. Jika Anda terjatuh dan tulang pinggul patah, apa yang akan terjadi? Walaupun menjalani pembedahan, realitinya 1 daripada 3 orang meninggal dunia dalam masa 2 tahun. Cuba, bayangkan sejenak. Betapa sakitnya lutut Anda sekarang. Kerana kesakitan itu, Anda tidak dapat berjalan-jalan dengan cucu dan pernah membatalkan perkutian bersama kawan-kawan, bukan? Namun, adakah Anda percaya jika saya katakan semua masalah ini boleh berubah dengan hanya satu bahan yang Anda lihat setiap hari di dapur? Bahan utama yang akan saya perkenalkan hari ini ialah halia. Ya, halia yang biasa itu. Halia yang digunakan untuk menghilangkan hanyir ikan dan direbus menjadi teh apabila demam. Tetapi tahukah Anda bahwa halia bukan sekadar memanaskan badan, tetapi juga mampu memadamkan keradangan yang sedang merosakkan badan Anda secara senyap, mengurangkan sakit sendi, malah mencegah demensia. Saya, Dr. Muhammad Rizal, berjanji akan menjelaskan 3 perkara hari ini. Pertama, saya akan terangkan secara saintifik bagaimana halia mengurangkan sakit sendi Anda. Kedua, saya akan jelaskan bagaimana halia mencegah penyakit yang paling ditakuti di usia tua, yaitu demensia. Ketiga, saya akan berikan cara pengambilan halia yang khusus yang boleh Anda amalkan mulai hari ini. Tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu Anda tahu. Anda perlu faham dengan tepat tentang masalah keradangan yang sedang berlaku dalam badan Anda sekarang dan betapa bahayanya ia. Jika Anda tidak tahu perkara ini, Anda tidak akan menyadari betapa pentingnya mengambil halia. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, sila tekan butang langgan, subscribe saluran kesihatan warga emas, dan tekan butang lonceng untuk notifikasi. Saya akan terus menyampaikan maklumat penting untuk menjaga kesehatan Anda. Baiklah, mari kita mulakan. Mari lihat apa yang sedang berlaku dalam badan Anda sekarang. Saya tidak boleh lupakan kali pertama. Puan Hajah Fatimah datang ke klinik saya. Wanita berusia 73 tahun ini bangun pagi dengan lutut yang kaku selama 30 menit sehingga sukar untuk ke bilik air. Sendi jarinya bengkak dan beliau tidak berani menuruni tangga. Masalah terbesar ialah ketakutan untuk keluar rumah kerana takut terjatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan kisah beliau seorang. Separuh daripada warga emas berusia 60 tahun ke atas menderita osteoartritis. Terutamanya selepas usia 50 tahun, wanita jauh lebih ramai menghidapinya berbanding lelaki. Biar saya jelaskan apa itu osteoartritis dengan mudah. Tulang rawan yang lembut di hujung tulang lutut bertindak seperti tayar kereta yang menyerap hentakan. Namun, apabila tulang rawan ini haus di mama usia, tulang akan bergesel dengan tulang. Sama seperti besi yang bergesel mengeluarkan percikan api, tulang yang bergesel menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Masalah yang lebih besar ialah serpihan tulang rawan yang haus ini terapung di dalam sendi dan menyebabkan keradangan. Apabila keradangan berlaku, sendi menjadi bengkak, panas, dan merah. Puan Hajah Fatimah berkata lututnya bengkak setiap petang sehingga seluarnya menjadi ketat. Tetapi, keradangan ini tidak hanya berada di lutut. Ujian darah menunjukkan tahap keradangan yang tinggi, bukti bahawa keradangan sedang berlegar di seluruh badan.
Bahan keradangan ini mengalir melalui saluran darah, boleh menyumbat saluran darah jantung, memburukkan diabetes, dan naik ke otak lalu merosakkan sel saraf. Dan kemudian risiko jatuh. Kerana lutut sakit, cara berjalan menjadi tidak stabil, otot menjadi lemah, dan tersandung sedikit sahaja boleh menyebabkan Anda jatuh terjelopok. Lebih 90% punkah patah tulang pinggul dalam kalangan warga emas berusia 65 tahun ke atas adalah disebabkan jatuh sebegini. Jika tulang pinggul patah, walaupun dibeda, 1 daripada 3 orang meninggal dunia dalam masa 2 tahun. Puan Hajah Fatimah juga tergelincir di bilik air musim sejuk tahun lepas. Mujurlah beliau tidak cedera parah, tetapi sejak itu beliau sangat takut untuk keluar dan hampir sentiasa berkurung di rumah. Akhir sekali, yang paling menakutkan ialah demensia. Penyakit Alzheimer berlaku apabila protein toksik bernama beta-amyloid terkumpul di dalam otak. Bahan toksik ini mula terkumpul seawal 20 tahun sebelum gejala demensia muncul. Namun, jika terdapat keradangan kronik dalam badan, bahan toksik ini terkumpul lebih cepat dan lebih banyak. Bayangkan, gejala lutut sakit dan tangan kaki sejuk sekarang ini boleh menyebabkan Anda lupa nama cucu dan sesat jalan pulang ke rumah 20 tahun akan datang. Puan Hajah Fatimah juga berkata, beliau semakin kerap terlupa sejak kebelakangan ini. Lupa menutup api dapur, terlepas waktu makan ubat, dan mengulang cakap perkara yang baru disebut. Anda faham sekarang? Sakit lutut, kebas tangan kaki, dan keletihan kronik bukan perkara remeh untuk dibiarkan. Ini adalah isyarat kecemasan dari badan Anda. Pada saat ini, api keradangan sedang marak dalam badan Anda, membakar sendi, menyumbat saluran darah, dan merosakkan otak. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang suka sekali. Klik kecil Anda memberi kekuatan besar untuk menyampaikan maklumat penting ini kepada lebih ramai warga emas. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Bagaimana memadamkan api keradangan ini? Saya akan berikan jawabannya dalam cerita seterusnya. Puan Hajah Fatimah datang berjumpa saya setelah sekian lama menderita. Hasil pemeriksaan menunjukkan tahap keradangan tinggi dan tulang rawan lututnya banyak yang haus. Ketika itulah saya mencadangkan beliau mengamalkan pengambilan halia secara konsisten. Pada mulanya beliau ragu-ragu. Halia? Dengan halia biasa tuh? Ya, halia itu. Tapi Anda perlu tahu mengapa halia berkesan supaya Anda boleh memakannya dengan yakin. Saya jelaskan dengan mudah. Apabila mengunyah halia, rasa pedas dan menyengat itu datang dari bahan bernama gingerol. Tapi ada rahasia di sini. Daripada makan halia mentah, kesannya jauh lebih baik jika ia dikeringkan atau direbus. Mengapa? Apabila halia dikeringkan atau direbus, gingerol bertukar menjadi bahan baru bernama shogaul. Analoginya begini, beras mentah susah dihadam dan tidak sedap, tapi bila dimasak menjadi nasi yang enak. Halia juga sama. Apabila dikeringkan atau direbus, ia bertukar menjadi bahan anti radang yang beberapa kali ganda lebih kuat dari asal. Apa yang shogaul lakukan dalam badan kita? Ringkasnya, ia mengunci pintu kilang keradangan. Apabila keradangan berlaku, kilang yang menghasilkan bahan keradangan akan beroperasi. Kerana kilang ini tidak berhenti mengeluarkan bahan keradangan, sendi menjadi sakit dan bengkak. Tetapi apabila shogaul masuk, ia mengunci pintu kilang itu. Kilang berhenti, jadi bahan keradangan tidak lagi dihasilkan. Satu eksperimen menarik dilakukan di University of Georgia, Amerika Syarikat. Orang ramai diminta makan 2 ji halia sehari, kira-kira sebesar 1 ruas ibu jari selama 11 hari. Kemudian mereka disuruh bersenam untuk menghasilkan sakit otot. Hasilnya, kesakitan berkurang sebanyak 25% berbanding mereka yang tidak makan halia. Hanya dalam 11 hari, berkurang 25%. Bayangkan jika diamalkan selama 3 bulan, kesan ini berlaku kerana halia mengurangkan isyarat sakit di tulang belakang dan otak kita, seperti alat penyumbat telinga yang mengurangkan bunyi bising. Ada lagi yang menakjubkan. Pasukan penyelidik dari University of Michigan dan University of Colorado mengkaji pesakit penyakit autoimun. Selepas makan halia, tahap keradangan pesakit menurun mendadak. Halia menenangkan sel imun badan yang terlalu aktif sehingga menyerang tisu normal. Dan yang paling penting, kesihatan otak.
Seperti yang saya katakan, Alzheimer berlaku apabila protein jahat beta-amiloid terkumpul dan membunuh sel saraf. Pasukan penyelidik Korea membandingkan pelbagai herba ubatan dan mendapati halia paling berkesan melindungi sel saraf otak daripada protein jahat ini. Mudahnya begini, sel saraf otak umpama porselin yang berharga. Beta-amiloid adalah bahan jahat yang coba memecahkan porselin itu dengan tukul. Halia bertindak sebagai perisai yang melindungi porselin tersebut. Berita baik lagi, di Thailand, wanita pertengahan umur yang makan halia selama 2 bulan menunjukkan peningkatan daya ingatan. Keupayaan mengingat nomor telepon yang baru didengar atau urutan memasak benar-benar meningkat. Ini karena halia menghalang penguraian bahan yang diperlukan untuk ingatan. Kesimpulannya, apabila halia dikeringkan atau direbus, ia bertukar menjadi bahan anti radang yang kuat. Bahan ini menghentikan kilang keradangan, mengurangkan isyarat sakit, melindungi sel saraf otak, dan menjaga daya ingatan. Ia bukan pecua kampung yang misteri, tetapi ubat semula jadi yang terbukti secara saintifik. Puan Hajah Fatimah faham penjelasan ini dan memutuskan untuk mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh. Anda juga faham sekarang, bukan? Oh, sebab itu halia berkesan. Adakah Anda mengangguk? Jika kandungan ini bermanfaat, sila tulis komen halia. Sekarang, saya akan beritahu cara paling penting untuk mempraktikkannya. Bagaimana cara makan halia untuk mendapatkan kesan sebenar? Saya akan jelaskan secara terperinci seterusnya. Ini pasti bahagian yang paling Anda ingin tahu. Bagaimana cara makan halia untuk berkesan? Saya akan kongsikan kaedah yang diamalkan oleh Puan Hajah Fatimah sebaik sahaja pulang ke rumah. Beliau hanya mengamalkan 3 perkara ini secara konsisten. Pertama, sekawan teh halia semasa perut kosong di pagi hari. Setiap pagi selepas bangun dan membasuh muka, perkara pertama yang Puan Hajah Fatimah lakukan ialah minum teh halia. Caranya mudah. Ambil 2 gram hingga 3 gram halia kering, kira-kira sebesar 1 ruas ibu jari, hiris nipis dan rendam dalam 200 ml air panas selama 10 menit. Jika ada serbuk halia, lebih mudah. Masukkan setengah sudu teh ke dalam air panas dan minum. Kuncinya di sini, mesti guna halia kering atau halia yang direbus. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, halia perlu dikeringkan atau dipanaskan untuk menukarkan jingerol kepada shogaol yang lebih kuat. Jika makan halia mentah yang dikisar, Anda hanya dapat gingerol, tetapi dengan halia kering atau rebus, Anda dapat shogaol sekali. Puan Hajah Fatimah menambah satu rahasia kecil. Beliau merendam unkang teh hitam, black tea, bersama teh halia. Sifat teh hitam yang memanaskan apabila bertemu halia menjadikan badan lebih hangat dan rasanya lebih lembut. Tambahkan sedikit gula merah untuk rasa yang lebih enak. Tapi jangan letak gula terlalu banyak. Mereka yang ada diabetes perlu berhati-hati. Makan halia berulang madu sebagai snack. Ini boleh disimpan dalam peti sejuk selama sebulan, jadi sangat mudah. Caranya, cuci bersih 100 gram halia dan hiris nipis. Jangan buang kulitnya. Di bawah kulit halia itulah terdapat paling banyak minyak pati, cukup sekedar cuci bersih. Masukkan hirisan halia ke dalam bekas kaca dan tuangkan madu sehingga menutupi halia. Simpan dalam peti sejuk selama 3 hari. Rasa pedas halia akan sebati dengan madu, menjadikannya lebih sedap dimakan. Makan 1 atau 2 keping sehari. Sangat bagus untuk tekak yang gatal atau batuk. Puan Hajah Fatimah makan sekeping sekitar jam 3 petang apabila terasa lapar. Ketiga, tuaman halia pada lutut 2 kali seminggu. Ini kaedah untuk disapu terus pada bahagian yang sakit. Parut halia dan bungkus dengan kain kasa. Rendam dalam air suam, perah, dan letakkan di atas lutut yang sakit selama 15 hingga 20 menit. Haba dari halia akan meresap melalui kulit ke sendi dan membantu peredaran darah. Puan Hajah Fatimah melakukannya sambil menonton TV di waktu malam dan berkata lututnya rasa lebih ringan selepas itu. Namun, bagi yang berkulit sensitif, jangan letak halia terus pada kulit. Balut dengan kain nipis, sekali lagi. Halia boleh merengsahkan kulit. Hanya 3 perkara ini. Puan Hajah Fatimah mengamalkannya tanpa gagal selama 3 bulan. Tiada yang istimewa. Teh di pagi hari, snack di petang hari, tuaman di malam hari, itu sahaja.
Tetapi ada langkah berjaga-jaga yang perlu Anda tahu. Dengar baik-baik. Jangan makan halia melebihi pot G sehari. Banyak tidak semestinya bagus. Makan berlebihan boleh menyebabkan pedih ulu hati atau cirit-birit. Mereka yang ada gastritis atau ulcer perut perlu lebih berhati-hati. Jika perut rasa tidak selesa semasa makan ketika perut kosong, makanlah selepas makan. Jangan makan halia jika demam melebihi trikuninan darjah. Halia bersifat memanaskan badan, jadi memakannya ketika demam tinggi, ibarat menuang minyak ke dalam api. Jika Anda mengambil obat pengcair darah atau antiplatelet, sila berbincang dengan dokter Anda sebelum makan halia. Halia mempunyai kesan mengcairkan darah dan boleh berinteraksi dengan obat. Ini termasuk mereka yang mengambil obat darah tinggi. Paling penting, halia adalah makanan tambahan, bukan obat. Jangan sesekali menggantikan obat darah tinggi, diabetes, atau sakit sendi Anda dengan halia. Makan obat seperti biasa dan gunakan halia sebagai bantuan tambahan. Konsisten adalah kunci. Jangan harap kesan selepas sehari dua. Anda perlu makan sekurang-kurangnya 3 bulan untuk badan berubah. Puan Hajah Fatimah mula rasa lutut ringan selepas sebulan dan perubahan ketara selepas 3 bulan. Jika Anda benar-benar tidak boleh terima rasa halia bagaimana, Anda boleh ambil suplemen halia dalam bentuk kapsul yang boleh didapati di farmasi. Ikut dos yang disyorkan. Atau gunakan halia dalam masakan secara aktif. Masukkan halia yang banyak dalam masak ikan, ayam goreng kunyit, atau sup ayam. Halia menghilangkan hanyir dan menjaga kesehatan sekaligus. Satu lagi tip, jika makan halia bersama kunyit, kesan anti radang menjadi lebih kuat. Masukkan serbuk kunyit semasa buat teh halia atau dalam halia madu. Tambah sedikit kayu manis dan lemon, lagi sempurna. Mudah kan? Anda boleh mulakan hari ini. Beli halia di pasar, keringkan untuk buat teh atau rendam dalam madu. Dan amalkan secara konsisten sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika ada kenalan Anda yang sakit lutut, tangan kaki sejuk, atau menderita keletihan kronik, sila kongsikan video ini. Perkongsian kecil Anda boleh mengembalikan kesehatan seseorang. Baiklah, mari saya ceritakan bagaimana keadaan Puan Hajah Fatimah selepas 3 bulan. Suatu hari selepas 3 bulan, Puan Hajah Fatimah datang lagi ke klinik saya. Saya terkejut melihat beliau membuka pintu dan melangkah masuk, karena jalannya sudah berubah. Dulu beliau berjalan terhingkut-hingkut dan berhati-hati, tapi hari itu langkahnya jauh lebih ringan. Beliau tersenyum lebar dan berkata, "Dokter, kekakuan lutut di pagi hari dah hampir hilang. Dulu kena urut teku minit baru boleh jalan, sekarang bangun tidur terus boleh jalan. Dah boleh turun tangga juga. Walaupun masih berhati-hati, tapi tiada lagi bunyi prak-prak atau rasa sakit menyucuk. Saya buat ujian darah sekali lagi. Hasilnya, bacaan CRP, yaitu tahap keradangan, telah turun ke paras normal. Berkurang lebih separuh berbanding 3 bulan lepas. Api keradangan dalam badannya telah berjaya dipadamkan. Lebih menakjubkan ialah raut wajahnya. Dulu nampak letih dan murung, tapi hari itu matanya bersinar. Katanya sekarang beliau pergi ke taman permainan dengan cucu dan ke pasar dengan kawan-kawan. Malah melawat kawan yang rumahnya tiada lift, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah kuasa halia. Bukan benda luar biasa. Kuma halia biasa yang dimakan secara konsisten selama 3 bulan. Tak perlu beli suplemen mahal, tak perlu rawatan rumit. Kuma sekawan teh halia setiap pagi, itu sahaja. Jadi, saya simpulkan 3 perkara penting hari ini. Shogaol dalam halia menyekat keradangan dalam badan dan mengurangkan sakit sendi. Amalkan 2 gram hingga 3 gram sehari secara konsisten selama 3 bulan atau lebih untuk melihat kesannya. Ia adalah harta karun semula jadi yang membantu mencegah demensia dan menjaga kesehatan jantung. Anda boleh berubah seperti Puan Hajah Fatimah. Walaupun lutut sakit, tangan kaki sejuk, dan badan berat sekarang, jangan putus asa. Percayalah pada kuasa halia dan mulakan hari ini. Ingat ini. Teh halia sebaik bangun tidur. Snack halia madu di waktu petang. Tuaman halia di lutut sambil tonton TV di waktu malam. 3 bulan dari sekarang Anda juga boleh berjalan ringan menemani cucu di taman seperti Puan Hajah Fatimah. Boleh pergi bercuti dengan kawan-kawan.
boleh mulaan hari dengan perasaan segar setiap pagi. Hari tua yang sehat ada di tangan Anda. Tindakan kecil membawa perubahan besar. Terimalah hadiah dari alam ini dan amalkan secara konsisten. Badan Anda pasti akan membalasnya. Sebagai Dr. Mohad Rizal yang telah merawat ramai pesakit di Hospital University selama lebih 20 tahun, saya telah melihat ramai orang seperti Puan Hajah Fatimah yang kembali sehat dengan halia. Anda juga boleh. Mulakan dari saat ini. Bagi Anda yang berazam untuk mempraktikkannya hari ini, sila tinggalkan komen nomor 2, keazaman Anda akan memberi semangat kepada orang lain. Dan alangkah gembiranya saya jika Anda kongsikan perubahan Anda di ruangan komen Tribulan nanti. Saya dengan tulus ikhlas menyokong hari tua Anda yang sihat. Terima kasih.